Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita jumpa semula. Hari ini kita nak jelaskan berkaitan portal perkeliling perbendaraan WP 4.1 lampiran C. Ini berkaitan dengan buku log lah. Iaitu di lampiran C4. Apa lampiran C4 tu? Lampiran C4 tu ialah analisa penggunaan bahan api. Yang kita kena buat tu setahun dalam 2 kali lah. Bulan Januari hingga Jun, lepas tu Julai hingga Disember untuk disahkan oleh Pegawai Kenderaan, dan juga akhir tahun tu disahkan oleh Ketua Jabatan lah. Okay, kita kongsikan kat skrin ni. Sebab keliling ni ada di muka surat 20/20 lah. Keliling yang sama. Tapi hari ni kita nak terangkan dalam bentuk slide lah. Iaitu ni lampiran C4 lah. Format analisa kadar penggunaan bahan api bulanan. Ni kalau kita tengok dekat keliling tu, dekat muka surat 20/20 lah. Dekat WP 4.1 lampiran C. Okey. Analisa kadar penggunaan bahan api ni sebenarnya mudah je. Setiap bulan kita dah buat pengiraan kan, kecerakinan tu yang kita buat setiap bulan tu kita masukkan aja dekat dalam lampiran C4 ni. Itu daripada Januari hingga Jun lah. Kat sini dalam contoh ni sampai Disember lah, tapi kita kena buat 6 bulan sekali. Okey, macam ni contoh yang kita dah dapat. Contoh bulan 1, pengiraan kita dah buat, dah disahkan, dah simpan. Kita ambil tu jawapannya. Tu jumlah perbatuan dia berapa, lepas tu jumlah penggunaan bahan api sebulan berapa dengan kadarnya. Tapi yang nak kita kira ialah kadar dia ni lah. Yang lain ni tak berkaitan lah. Mungkin dari segi akaun dan perbatuan ni untuk maintenance dan juga kewangan lah. Tapi apa yang kita nak buat ni kat sini lah kadar penggunaan bahan api yang telah kita gunakan. Okey, kita tengok dekat skrin ni. Kita ambil balik daripada Januari hingga Jun. Jangan tengok arrow ni dulu. Yang arrow ni kemudian. Sebenarnya ni kita nak nilai nanti ni. Okey. Lepas tu bila kita dah buat semua, dah masukkan 1 Januari hingga Jun, kita kena buat analisa seperti mana berikut. Tengok. Okey. Okey, ni dia. Contoh, nampak tak? Ni contoh saya buat dekat slide lah. Contoh analisa penggunaan bahan api bulanan. Okey. Untuk mengetahui prestasi kenderaan bagi menentukan sama ada kenderaan dalam keadaan baik berdasarkan kepada jarak perjalanan kenderaan tersebut berbanding dengan jumlah minyak yang digunakan. Ni saya ambil contoh untuk Proton PV lah. Proton PV ni kita dah kenal kapasiti tangki dia ialah 50 liter lah daripada kilang. Okey. Kadang satu kenderaan ni, satu model kenderaan ni dia dah tentukan kadar dia. Macam yang model baru sekarang ni lah. Kadang dia dah tentukan berapa liter penggunaan minyak dia untuk 100 km. Jadi dari situ kita boleh dapat nilai 1 liter berapa kilometer pergerakan dia. Okey, kalau contoh macam Privé ni biasanya dia dalam 1 liter tu 13 km lah per liter. Okey. Okay, masukkan figure yang kita dapat setiap bulan tu daripada Jun, Februari, daripada Januari, daripada Januari, Februari, Mac, April, Mei dan Jun. Dan kalau ada tak ada pergerakan pun kita masukkanlah, tapi nilainya kosong lah. Macam yang PKP sebelum ni kan, sebulan tak jalan, 2 bulan tak jalan tu, kita masukkan kosong lah. Okey, campurkan semua kadar yang kita dapat tu. Kalau semuanya bergerak dalam masa 6 bulan tu, kita bagilah dengan 6 untuk dapatkan purata. Purata untuk 6 bulan kadar penggunaan bahan api tu. Okey, bagi kereta ni kita dapat 12.63 lah. Sebab apa? Setiap bulan ni berjalan. Contohnya adalah Februari tak jalan, Mac tak jalan. So janganlah bagi 6. Kena bagi 4 lah. Sebab bila yang kosong tu kita tak bagilah. Kita anggap dia tak bergerak. Okey. Bila kita dah dapat jawapannya tu, apa kita nak buat? Kita kena buat analisa seperti mana dekat slide ni. Okay, next.
Dia habis pula. Okey ni dia. Okey, analisa yang nak kena buat ni contohnya bagi kenderaan yang baru lah. Kalau tengok kat sini. Bagi kenderaan baru tu kita boleh tentukanlah berapa peratus yang kita nak letak. Supaya kita boleh dapat membuat anggaran lah. Perbezaan antara kiraan yang kita buat lah. Okey, contoh dekat sini. Bagi kereta ni kita dah dapat kadar tadi 12.63. Kita ambil anggaran untuk peratusan ni 10%. 10% ni bergantung pada usia kenderaan lah. Kalau kenderaan tu terlalu lama ataupun lagi lama, maksudnya 10, 20 tahun, 30 tahun ke, lagi besar lah dia punya ni persen dia. Sebab apa nak dapat perbezaan tu. Kalau kita letak kecil tak dapat lah. Maksud saya tak dapat tu maksud jaraknya terlalu sikit, mungkin 0.1 dengan 0.2, 0.3. Susah lah nak buat analisa. Okey, ni bagi kereta ni mungkin baru lagi, bukan bawah daripada 5 tahun. Okey, kita ambil 10%. Purata yang kita dapat dari 6 bulan kita kalikan dengan 10%. Dapat jawapannya 1.263. Lepas tu kita dapatkan satu nilai tinggi dengan satu nilai rendah. Maksudnya purata yang kita dapat tadi tu campurkan dengan 10%. Dapatlah kat sini 14 km per liter. Satu lagi kita tolakkan, dapatlah 11 km. So kat sini kita dapatlah anggaran yang kita nak buat, iaitu 11 hingga 14. Baru kita boleh rujuk lagi dekat jadual yang kita masukkan tadi. Yang ni kita jangan tengok kesimpulan dulu, kita tengok yang analisa kita nak buat. Kita dapat anggaran 11 hingga 14. Okay, kita balik semula kat jadual tadi. Okay. Kalau kita tengok kat sini, nilai yang kita dapat tiap-tiap bulan tu sama tak dengan anggaran kita ataupun terkeluar ataupun terlebih daripada anggaran kita. Kita tengok bulan Januari okey dalam lingkungan, tengok bulan Februari lebih kan, nampak? Maksudnya 1 liter tu 22.60 km. Ini terlalu jimat lah kalau tinggi. Sepatutnya dia tak lebih lah 14 km yang kita kira tadi kan. Okey, lepas tu yang berikutnya Mac, April, Mei semua dalam lingkungan. So yang bawah sekali bulan Juni kita tengok tak sampai pun. Patutnya minima tu 11 km kan. Ini tak sampai 5.93. So kat sini lagilah banyak penggunaan minyak. Sebab minyak yang digunakan adalah sama 1 liter ini macam tarik kereta kebal lah ni kot. 1 liter 5.93 je pergi. Lepas tu saya letak arrow ke bawah. Maksudnya bila arrow ke bawah ni banyaklah gunaan minyak. Yang ke atas ni saya letak arrow ke atas ni masuk terlalu berlaku penjimatan yang luar biasa lah. Okey. Bila dapat situ barulah kita kena buat ulasan kenapa benda ni berlaku. Sama ada disebabkan oleh ketirisan ke ataupun disebabkan oleh kenderaan tersebut dah terlalu lama ke, dah terlalu ujur ke sebagainya kan. Antara dua ni. Contoh analisa yang letak situ. Okey, kita tengok yang ke depan Okey ni, kesimpulan dia Okey, kadar penggunaan bahan api yang dibenarkan bagi kereta tersebut di atas ialah 11 hingga 14. Sebenarnya yang saya katakan tadilah. Okey, perlu dibuat perhatian dan pemantauan ke atas penggunaan bahan api pada bulan Februari yang kita tengok tadi tinggi kan, terlalu jimat kan. 1 liter boleh pergi 22 km dengan bulan Jun yang last kali tu 1 liter boleh pergi 5.93. Jika trend penggunaan bahan api menunjukkan sentiasa pada kadar di luar jangkaan, anggaran analisa teknikal dan penyiasatan terperinci diperlukan. Okey. Okey, dalam contoh yang saya bagi sini apa dia? Apa punca dua perkara tu? Kita tengok kita reverse. Ni dia, yang warna merah Berlaku penjimatan bahan api pada bulan Februari disebabkan oleh pengisian menggunakan tunai. Sebab apa? Kad inden rosak. Jadi walaupun guna kad tunai, tak guna kad inden, kena catat dalam buku log. Bila tuan-tuan tak catat, tertinggal dalam kiraan. Inilah salah satu punca dia. Sebab apa? Tidak direkodkan dalam buku log. Okey, itu yang punca bulan Februari. Sebab tu jalanan dia lagi jauh, lagi jimat dengan 1 liter minyak tadi. Okey, sebab yang kedua, kenapa dia terlalu sedikit bergerak dengan 1 liter yang sama? Ni dia sebab dia. Tu bulan Jun disebabkan oleh membaikkan enjin dan uji pandu oleh kontraktor dilantik. Ni contohnya seperti kita baru isi minyak penuh semalam. Satu, esok tu rosak. Terus hantar ke bengkel. Bengkel dia dah buat. Lusa dia hantar. Hantar minyak dah tinggal separuh ataupun dah habis.
Bila tak catatkan dalam arahan khas, nyatakan dia hantar kat kontraktor, terima minyak dah tinggal segini, dah tinggal segini. Jadi kira ada akan lari seperti mana yang dekat Jun ni lah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan ni kena ada satu transaksi. Nyatakan okey, selain tulis kat arahan khas tadi tu, adalah dokumen-dokumen lain yang boleh membantu atau cover diri tuan-tuan puan-puan daripada kesilapan ataupun dikenakan secah disebabkan oleh kecuaian oleh kontraktor tadi yang luar tadi. Okey, ini dari segi dalam slide lah. Saya ada bagi satu contoh, cuba tengok satu contoh referensi iaitu analisa kadar penggunaan bahan api pada bulan Jun 2020. Tak lepas lah ni. Maksudnya ini hasil yang kita dapat kiraan tiap-tiap bulan tu. Kecerdikan yang kita buat tu, kita ambil figure dia. Masuk dalam ni, tapi kat dalam ni contoh bulan April tu tak ada perjalanan, kosong So bila tak ada perjalanan tu kita tak boleh bagi 6 lah. Kita bagi 5 lah sebab yang jalan 5 bulan je. Okey, totalkan semua kalau tengok kat sini jumlahnya 55.93 km untuk keseluruhan. Kita bagi dengan 5 dapatlah 11.19 kadar dia. Okey, ringkasan dia, kadar penggunaan bahan api seperti yang dicadangkan oleh pembuat ialah 13 km per liter. Okey, tengok sini. Okey, daripada data di atas, kita kena buat analisa lah. Macam ni kereta baru, kita pun ambil juga 10%. Daripada 11.19 km per liter tadi, dapatlah 1.119. Okey, satu nilai tertinggi, kena campurkan dari purata tadi tu dengan 10%, dapatlah 12.5. Nilai yang terendah pula daripada purata tadi, kita tolakkan dengan 10%, dapatlah 10.1. So jarak kat sini kita tengok antara 10 hingga 12.5. Okey, itu satu. Yang kedua, apa kesimpulan dia kata? Pemantauan ke atas penggunaan kereta menunjukkan bulan April 2020 tiada satu pun pergerakan. Tu yang tulis kosong tadi lah. Maksudnya itu tak boleh kira lah disebabkan oleh PKP. Okey. Lepas tu, yang ketiga kesimpulan dia bahawa kenderaan bergerak di sekitar Lembah Kelang sahaja menyebabkan kadar penggunaan bahan api agak tinggi sedikit daripada analisa yang dibuat dengan perbezaan 2.5 km. Beza ni dalam PT pun nak habis. Okey, dalam 2.5 km. Kalau kita tengok kat sini, ada punya jawapan anggaran yang kita buat tiap-tiap bulan tu 10 hingga 12.5. Ada tak? Kat sini saya tak tengok arrow lah. Tapi ada dalam lingkungan tu lah. Cuma lebih sikit dekat sini lah kan. Atas ni, bulan Januari kan. Katanya 12.5. Tadi dia 8. Maksudnya ada extra berapa ni? 200 meter lah. Tu je. So tak menunjukkan perbezaan yang luar biasa lah. Okey. Dengan dekat bulan Mei, patutnya 10. Dia kurang berapa? 100 meter. Itu beza. Yang itu yang kita kena buat ulasan. Contohnya. Okey, ni ulasan yang minggu yang pertama. Biasanya kita pawai kenderaan lah. Yang hujung tahun baru ulasan daripada ketua jabatan lah. Okey. Ulasan kat sini yang kita nyatakan Januari hingga Jun. Apa dia? Kadar penggunaan bahan api pertengahan tahun 2020 adalah berpatutan dan bersesuaian dengan tugasan yang dilaksanakan di sekitar Lembah Kelang sahaja. Menunjukkan sedikit pengurangan dari segi jarak sebanyak 0.65 km pada bulan Februari. Terlalu sikit lah. Itu dia punya ulasan dia. Okey, itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua ialah Julai lah hingga Disember. Ni contoh kedua. Masukkan figure kiraan yang dah selesai. Yang ni semua penuh, kita bagi dengan 6 lah. Dapatlah purata dia 11.698. Okey, dari situ kita kalikan 10% untuk buat anggaran. Seperti mana di atas tadi lah. Nilai yang tinggi dengan nilai rendah dapat beza kat sini 10 hingga 13 km per liter. Lepas tu kita tengoklah dah dapat kadar tu. Kesimpulan ni tengok dekat bulanan yang kita dapat tu. Dalam lingkungan tak? Kalau dalam lingkungan, ni ada terlebih 1 km. Ni sedikit lah. 14 patutnya 13. Lepas tu 10, yang ni kurang dalam berapa? 3.6. 0.3.6. Yang ni hampir sama. Okey, cuma satu, dua. Satu lebih sikit, satu kurang sikit. Okey.
So analisa yang buatnya kat sinilah. Okey, perbantuan ke atas penggunaan kenderaan menunjukkan perjalanan kenderaan aktif kecuali pada bulan Ogos dan bulan Disember. Ia menunjukkan sedikit penjimatan lah dari segi jarak yang diperolehi. Boleh ni lebih kurang lah. Ni contoh je. Okey, sekian. Terima kasih untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan.